Okey, kita bersua kembali. Sudah pasti dalam konsep madani ini juga turut diselitkan dan juga turut dimasukkan berkenaan tentang toleransi, hormat menghormati dan juga perpaduan. Kerana konsep yang syumul seperti ini perlu diterjemahkan dalam satu pemahaman yang baik-baik sahaja ataupun yang positif. Bersama kami pagi ini, kita ucapkan selamat datang juga terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak yang merupakan pengarah untuk Pusat Pencapaian Corporate Universiti Malaya. Masuk tahun kedua, Prof. Tahun kedua, ya. Tahun kedua sebab pada tahun yang pertama, tahun 2021 tu kita baru nak mula set up dan sebagainya. Kemudian 2022 tu kita perkukuhkan, ini awal-awal tahun yang ketiga lah. Tetapi pada tahun yang pertama itu yang kita memang agak apa kita katakan cabaran jugalah, kita nak buat daripada benda yang tak ada kan. Macam juga konsep madani tadi, daripada benda yang baru kita nak buat dan bagaimana kita nak garapkan supaya seluruh masyarakat, kalau dalam konteks UM tadi, boleh menerima idea-idea baru tersebut. Tapi sebenarnya kan Prof, perkataan madani itu sebenarnya pernah dituturkan oleh Datuk Seri Dr. Ibrahim lebih 10-15 tahun lalu. Tapi bagaimana ianya boleh diterjemahkan dalam konteks sekarang, sebab ada warga masyarakat mengatakan toleransi dengan penerimaan itu lain. Kalau tolerate itu kita ada limit. Jadi kita tolerate tapi accept itu ataupun penerimaan itu kita terima bagaimana perbezaan dan juga kepelbagaian yang ada di sekeliling kita. Okey, terima kasih Ami. So kita lihat bila benda baru nak dibuat, sudah tentu kadang-kadang ada penerimaan, ada yang terima dengan baik, ada yang terkejut apa benda pula ni, suatu yang baru pula ke nak dibuat. Sebenarnya benda asas itu adalah sama. Dan kita lihat kepada konteks negara kita pun benda yang dah lama wujud, soal kita kata toleransi, soal hormat menghormati, dan itu sebenarnya menjadi asas utama kepada madani itu sendiri, kerana dari asas itulah yang akan menjadi madani yang pertama, iaitu kemantapan. Kemantapan ini maksudnya mantap daripada semua aspek. Bukan kita fikir mantap ekonomi sahaja, kita juga perlu kemantapan daripada aspek sosial kita, aspek kebersamaan, dan kita semua sedia maklum bahawa negara kita ini pelbagai kaum. Jadi kemantapan itu juga melibatkan kepelbagaian kaum tersebut, bukan hanya kaum tertentu sahaja. Dan daripada kemantapan itu akan membawa kepada kesejahteraan. Kesejahteraan ini adalah kemakmuran bersama. Dan kemakmuran bersama ini bukan milik mana-mana pihak. Kemakmuran yang perlu dimiliki oleh semua bangsa, semua kaum, tidak kira sesiapa saja. Jadi bermaksud, memang asas negara kita itu sudah ada. Soal bagaimana kita nak pergi kepada madani, dan kita melihat kepada madani itu adalah kemajuan daripada aspek material, tetapi kita tidak lupa soal kemajuan daripada aspek kerohanian, jiwa kita. Semana yang disebut tadi syumul itu lengkap keseluruhannya, bukan daripada satu aspek sahaja. Itu yang saya nampaklah di peringkat awal ini. Prof. Doktor, mungkin kalau kita bercakap tentang apa jua tema dan juga slogan kepimpinan yang dibawa. Satu Malaysia, Malaysia prihatin, keluarga Malaysia, baik Malaysia madani. Sudah pasti ramai yang ingin memahami dengan lebih dekat, dan ini akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Jadi untuk menyesuaikan dengan pedagogi pendidikan, kurikulum pendidikan, baik di sekolah rendah, menengah maupun di peringkat universiti, doktor sendiri dalam bidang pendidikan, pendidikan. Betul. Jadi bagaimana konsep ini boleh diterangkan dengan secara asas dan secara mudah kepada golongan muda ini? Terima kasih. So, kita lihatlah apabila kita nak lakukan sesuatu perubahan itu, dia ada 3 peringkat. Kalau mengikut teori perubahan ini ada 3 peringkat. Yang pertama unfreeze, yang kedua refreeze, yang kedua movement, yang ketiga refreeze. So unfreeze ini maksudnya kita kena buang dahulu segala paradigma yang mengatakan tak boleh. Itu yang pertama, unfreeze dulu. Dan baru kita boleh movekan, boleh seterusnya ada tindakan-tindakan, aktiviti-aktiviti, program-program yang dilaksanakan untuk movekan soal paradigma yang mengatakan tak boleh ni. Kita selalu dalam masyarakat kadang-kadang bila nak buat benda baru, kami dah cuba dulu tak boleh pun. Itu jadi masalah. Sedangkan benda ini belum dicuba sepenuhnya. Jadi movement itu perlu dilakukan, kerana selepas daripada unfreeze dia punya paradigma mengatakan tak boleh tersebut, dan selepas itu baru kita refreeze-kan. Jadi kita budayakan dia. Jadi berbalik kepada soal kurikulum tadi, apa-apa yang akan berlaku bagi sesebuah negara ataupun sesebuah organisasi, sebuah institusi, dia sangat bergantung kepada pemimpin itu sendiri. Sebab kalau kita lihat, walaupun ada pelbagai teori kepimpinan, ada jenis kepimpinan dan sebagainya, tetapi kita lihat konsep kepimpinan itu adalah konsep mempengaruhi. Kepimpinan adalah satu proses
proses untuk mempengaruhi. Jadi bagaimana pemimpin dari semua peringkat, daripada peringkat yang tertinggi sampailah ke peringkat kita katakan desa, kampung dan sebagainya ni, boleh mempengaruhi masyarakat untuk menerima idea yang baik tersebut. Jadi itu yang penting adalah kesatuan, penerimaan, keterbukaan dalam menerima sesuatu idea yang baik tersebut. Dari apa yang Ismail sebutkan tadi, sama dari Satu Malaysia, Keluarga Malaysia, juga Madani, semuanya tertumpu kepada satu aspek yang sama, iaitu kepelbagaian, kemakmuran Malaysia. Tapi bagaimana boleh dikembangkan lagi, sebab kadang-kadang bila kita lihat masyarakat Malaysia ni, perpaduan itu agak selektif. Masa sukan, dalam aspek-aspek lain, ekonomi dan sebagainya, masih lagi ada persaingan di situ. Saya melihat kita tidak boleh memikirkan idea yang besar sahaja untuk menggarap idea Madani ini. Pada saya, apa sahaja faktor, sekecil mana sekalipun faktor, sekiranya ia dapat membantu ke arah kewujudan masyarakat Madani yang sejahtera ini, kita terima sahaja. Contohnya macam sukan kan. Kita lihat itu adalah merupakan antara platform yang cukup-cukup baik. Apabila ada sukan, kita lihat bahawa tidak ada lagi perbezaan kaum. Kita sama-sama support tim negara kita. Sama ada bola atau hoki yang baru ini masuk ke Piala Dunia, yang mana jurulatihnya adalah India, tetapi pemain-pemainnya ada Melayu, ada Cina. So kita boleh menggunakan walaupun sekecil platform sukan itu sendiri sebagai satu panduan, satu asas. Dan kita lihat juga sekarang ini, contohnya bola sepak, ada banyak sangat kelab-kelab kecil di pelbagai daerah, pelbagai pusat dan sebagainya, dan yang menyertai sukan tersebut adalah pelbagai kaum. Jadi ini adalah merupakan antara platform awal untuk membentuk soal jati diri kebersamaan. Rakyat Malaysia itu bermula daripada usia yang kecil lagi, iaitu mempunyai matlamat yang sama untuk capai untuk kepada negara tersebut. Ya. Doktor, Tuan Dr. Mahathir pernah memikirkan berkenaan yang menjadi punca mungkin perpecahan dan juga perbezaan adalah disebabkan oleh jurang ekonomi antara kaum. Jadi perkara ini banyak difikirkan oleh beliau melalui Wawasan 2020 dan juga beberapa perkara supaya kesenjangan ekonomi akan dapat dirapatkan. Dan ini diteruskan selepas model baru ekonomi, dasar ekonomi baru dengan Wawasan Kemakmuran Bersama. Jadi apakah doktor berpandangan tindakan afirmatif oleh pihak kerajaan mampu untuk mengurangkan jurang ekonomi dan seterusnya memberi kesan kepada aspek perpaduan? Okey. So ini merupakan teras utamalah. Sebab itu kita katakan ataupun kita mendengar kata-kata menyatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa kepada kefakiran itu boleh membawa kepada suatu perkara yang tidak baik. Jadi sudah tentu asas utama yang perlu kita jaga adalah soal ekonomi. Dan kita lihat di negara kita ini daripada aspek sumber yang sedia ada, sumber mentah yang kita ada, kita antara yang terbanyak. Saya ada pengalaman buat PhD di New Zealand. Jadi dia sumbernya tak banyak. Tetapi Malaysia ini pelbagai sumber. Ada getah, ada sawit, ada minyak, ada pelbagai benda. So sekarang ini bagaimana kita nak supaya yang penting perkataannya adalah adil tersebut. Bagaimana kita nak agihkan soal ekonomi itu dalam aspek yang adil, yang erti mana yang kita semua sedar bahawa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kerajaan sekarang ini nak meletakkan sesuatu ekonomi itu pada tempatnya yang bersesuaian. Supaya agihan kita kata kek ekonomi itu akan dapat dinikmati oleh semua kaum, semua bangsa, semua pihak berasaskan kepada kebersamaan keadilan tersebut. Kita sedar, contohnya kita selalu memberi keutamaan kepada B40. Tidak dinafikan, memang kita teruskan. Tetapi kita perlu lihat juga adakah soal keadilan itu kepada M40. Mungkin dia pendapatannya lebih sikit tetapi dia punya tanggungjawab banyak, tanggungannya banyak. So bagaimana kita nak terjemahkan soal keadilan itu kepada semua pihak tersebut. Pada saya, apabila dia sudah menjadi satu tunjang kepentingan di peringkat negara, sudah tentu perlu diteruskan, walaupun kita tidak nafikan kerajaan telah mempelbagaikan aktiviti dan sebagainya, tapi perlu diteruskan lagi bagaimana cara lagi untuk kita nak pastikan supaya pengagihan ekonomi di negara kita ini akan terus lestari sifatnya yang dapat memberi keadilan kepada semua pihak yang ada di negara kita ini. Dalam salah satu tonggak daripada 6 yang telah pun digariskan, hormat merupakan satu aspek yang juga diberikan perhatian. Dan dalam situasi dunia sekarang, bila mana untuk ekspresi pendapat ataupun pandangan
perjuangan itu, rasa hormat itu kadang-kadang kita lihat hilang, terutamanya untuk keyboard warrior, mereka yang berada di ada anonymity di situ. Bagaimana komen Prof. Dr.? Ya, kita memang tidak dapat nak elak keadaan yang sedemikian sebab out of our control kita tak tentu. Minta maaf, kita sebut di sini bahawa kadang-kadang di luar daripada kawalan kita untuk kawal keyboard warrior, kita tak tahu siapa di sebaliknya. Tetapi bagaimana penerimaan kita? So pada saya selalu menekankan juga dalam konsep bagaimana kita sendiri boleh bertindak daripada mengharapkan orang lain boleh bertindak. Bermaksud di sini, apabila kita menerima sesuatu perkara yang tidak begitu baik, yang sensitif tersebut, bagaimana peranan kita untuk menapis menerima pandangan tersebut? Adakah kita meneruskan lagi soal selesaan tersebut, atau kita mencari jalan untuk menetralkan kembali, menjelaskan kepada perkara yang baik? Saya pernah bercakap di satu seminar di Afrika, bila bercakap soal pendidikan, contohnya dia kata bagaimana kita nak buat di luar daripada kawalan kita. Saya sebut kepada yang bertanya tersebut, saya katakan bahawa kita tidak mungkin dapat semuanya, tetapi kita cuba tidak tinggal semuanya. Maksudnya kita boleh buat mengikut kepada kedudukan yang kita ada tersebut. Apa yang kita boleh buat. Begitu juga dalam konteks bila saya mengajar pelajar-pelajar saya lalu katakan kami tak boleh buat lah doktor, yang ni kami tak boleh buat. Apa yang you boleh buat? Dalam konteks tadi mungkin kita tidak mampu untuk kawal keyboard warrior tersebut, tetapi apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan soal perkara yang negatif tersebut supaya terus berlarutan di situ. Di sebalik falsafah madani, perbahasan berkenaan apakah ia hanya bersifat retorikal atau empirikal, kerana ada dasar yang bersifat empirikal, pembangunan infrastruktur, ada dasar yang bersifat mungkin falsafah dan juga pembudayaan. Jadi bagaimana kita ingin memastikan supaya ia hanya meniti di bibir tetapi boleh dibudayakan dan boleh diterjemahkan dalam pembangunan mendatang. Dia apabila sesuatu perkara yang kita buat ni, dia mesti ada komitmen tertentu, bukan setakat retorik seperti mana yang disebutkan tadi. Apa komitmen kita, strategi 1, strategi 2, strategi 3 supaya madani itu dapat dikulturkan, dibudayakan dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya budaya madani yang ketiga adalah daya cipta. Macam mana kita nak menggarapkan lagi daya cipta tersebut? Sekarang ini kita lihat bahawa Kementerian Pendidikan sendiri memberi penekanan kepada soal STEM education, soal TVET education, yang mana di situ sebenarnya menggalakkan lebih banyak soal daya cipta. Jadi kita lihat bahawa pelbagai pihak yang berkenaan itu cuba berusaha memainkan peranan, termasuklah organisasi-organisasi seperti mana RTM sendiri pun mewar-warkan lagi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat madani tersebut. Kementerian Pendidikan dengan pendidikannya, Kementerian Kebudayaan dengan kebudayaannya. Jadi poinnya di sini adalah kena ada tindakan. Apa strategi yang perlu dilakukan? Bukan setakat disebut, sedapnya disebut perkataan madani ini tetapi apa strategi untuk kita capai tersebut. Kita harap bila perbincangan sini bukan didengar sesahaja, tetapi mula kita memikirkan apa yang kita boleh buat. Saya sendiri bila balik nanti, kita boleh fikirkan apa yang saya boleh buat untuk membantu ke arah pencapaian. Jadi sekiranya semua pihak memainkan peranan tersebut tanpa mengira kedudukannya di mana, itu akan membantu ke arah pencapaian pembudayaan tersebut. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan satu pihak saja saling tuding jari, dia kena buat, dia buat, dan susahlah kita nak membudayakan sesuatu perkara yang baru tersebut. Kalau disentuh aspek ihsan pula, apakah ini selebihnya kepada nilai ataupun values yang ada di kalangan masyarakat ataupun boleh dipanjangkan lagi untuk pemahaman warga penonton? Ihsan ini kalau kita melihat kepada konsep asal ihsan itu, saya baca dalam bahasa Arab sikitlah, ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bermaksud di sini kamu beribadatlah seolah-olah kamu melihat kuasa yang besar melihat kamu, dan sudah tentu kita tak dapat melihat kuasa yang besar tersebut, tapi yakinlah bahawa kuasa itu sentiasa melihat kita dalam konteks agama masing-masing lah. Tapi dalam konteks kita agama Islam, sudah tentu kita yakin bahawa Allah sentiasa melihat kita. So maksudnya ihsan ini mungkin itu konsepnya, tetapi dalam pembawaan diri kita ini, kita kena sentiasa yakin bahawa dalam diri kita ini sebenarnya kita bukan ada kekuasaan mutlak. Kita masih ada suatu kuasa yang sebenarnya lebih tinggi yang mengawal diri kita. Jadi apabila kita mempunyai pembawaan diri yang sedemikian, menyatakan bahawa ada kuasa lain sebenarnya yang memantau kita, yang menilai kita, yang menentukan baik dan buruk akan dikenakan tindakan pada kita, jadi kita akan bertindak secara
positif secara yang baik daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Yang menjadi masalah apabila kita lupa, bila kita buat sesuatu, kita merasakan bahawa tak ada kuasa lain yang melihat kita. Kita langgar traffic light kerana tak ada polis di situ. Kita mencuri kerana tak ada polis. Tapi kalau kita yakin bahawa ada kuasa yang melihat kita, yang mengawal kita, so konsep ihsan itu sebenarnya cukup baik untuk mengawal diri seseorang. Tidak kira dia berada di mana sekalipun, ihsan itu sebenarnya sudah boleh mengawal dia. Jadi itu tunjang antara yang utama dalam konsep madani itu sendiri. Doktor bercakap tentang falsafah dan juga budaya dalam menjadikan konsep madani ini sebagai satu budaya. Saya suka untuk kita mengambil contoh seperti mana di negara Jepun, pembudayaan ketaatan, kerajinan dan juga kejujuran. Malah dulu pernah ada suatu budaya kamikaze, budaya yang mungkin sangat sinonim dengan masyarakat Jepun. Jadi apakah madani ini ataupun apa jua dasar-dasar yang berbentuk pemerintah terkini boleh dijadikan budaya supaya ia melekat dan juga diasimilasikan seperti mana Jepun membawa budaya-budaya yang boleh membawa dan juga merancakkan lagi pembangunan negara mereka. Ya, betul. So bila kita sebut soal budaya itu, dia bukan mengambil masa satu hari, bukan mengambil masa satu minggu, satu bulan, tetapi benda itu berterusan, berpanjangan. Jadi kalau betul kita nakkan kepada soal madani atau apa-apa polisi, apa-apa dasar benda yang baik untuk negara kita, mungkin namanya berbeza-beza tetapi hasrat yang sama untuk kesejahteraan negara kita, so benda itu perlu berpanjangan. Tidak kira siapa yang akan meneruskan, tetapi benda yang baik itu perlu berterusan. Daripada kita hanya buat kerana pihak tertentu, habis pihak itu, maka kita cari yang lain. So itu tidak akan memberi sesuatu yang keberuntungan kepada masyarakat kita. Sekiranya saya rasa bila Perdana Menteri nak meletakkan madani ini, bukan Perdana Menteri pada saya, bukan terus meletakkan begitu saja. Sudah ada pemikiran-pemikiran falsafah di sebaliknya tersebut. Jadi ini merupakan teras untuk kesejahteraan negara kita. Jadi sudah tentu benda itu, macam saya katakan tadi, kena ada strategi pelaksanaan pencapaiannya, tetapi bagaimana kita nak memastikan supaya kelestariannya berterusan, tidak terhenti. Satu tempoh tertentu habis, buat pula yang lain. Jadi bila dalam keadaan sedemikian akan mengelirukan masyarakat. Benda ni semua baik, tapi kenapa bila baik ini berhenti dalam satu tempoh saja? Benda baik kita teruskan. Dan semua pihak, daripada peringkat bawahan, kita ada negara, kita ada negeri, kita ada mukim, kita ada daerah, kita ada kampung, kita teruskan bersama-sama menggarap kepada idea yang baik tersebut supaya kesejahteraan, kemakmuran sosial dan ekonomi negara kita ini berterusan, berteraskan kepada soal kerohanian. Faktor konsistensi Prof. Dr. sebutkan tadi, kalau diambil juga dari aspek kemapanan ataupun kelestarian itu, satu yang konsisten, supaya nilai-nilai itu seperti Prof. Dr. cakapkan, bukan kalau dibuatnya satu projek misalnya, dipantau berterusan supaya tidak menjadi terbengkalai di hujung jalan. Bagaimana ini boleh diterjemahkan dalam konsep ekonomi? Bagaimana diterjemahkan dalam aspek ekonomi? Saya katakan tadi bahawa negara kita ini telah mempunyai satu struktur organisasi yang cukup baik. Kita ada di peringkat negara, ada kementerian, kemudian turun kepada negeri, ada pula dia punya organisasi-organisasi. Pada saya, kalau ingin mencapai sesuatu matlamat yang jelas, maka proses itu perlu dilakukan secara berstruktur dan bersistematik juga. Bukan kita hanya mementingkan kepada satu pihak yang paling atas saja dan mengharapkan pihak yang bawahan ini akan turut tanpa kita memberi panduan yang jelas kepada mereka. Bermaksud di sini kita idea pemikiran ini satu idea yang general yang melibatkan semua pihak. So kena check semula. Sebab kita bimbang, contohnya pada saya bimbang. Okey, kita melihat di contohnya kalau kita duduk dekat Bangsa, kita duduk dekat Putrajaya, kita nampak semuanya dah cukup baik, cukup indah. Tapi kenapa masih ada lagi yang agak tertinggal di tempat lain? Sedangkan kita mempunyai struktur organisasi, struktur pentadbiran, governance yang cukup baik. Kenapa benda itu tidak boleh menghasilkan benda yang sama, walaupun kita tak nafikan ada cabaran yang berbeza bagi setiap tempat tersebut. Tetapi negara kita yang cukup makmur dengan segala kemudahan yang kita ada, kenapa kita tidak boleh seimbangkan semua kedudukan tersebut, tidak kira di mana sekalipun. Itu saya lihat bahawa kebersamaan kesejahteraan itu. Satu perkongsian yang konklusif dan juga komprehensif. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi mungkin kita akan bersama dengan Doktor untuk kita memberikan gambaran berkenaan konsep Malaysia Madani ini diperhalusi dan juga diperjelaskan kepada khalayak.